A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Hari ini dah masuk berapa Ramadan kita? 4, 5, 4. Sekejap ya. Sekejap je. Sekejap ya. Sudah tak sedar besok panjang umur, sihat tubuh badan. Dah hujung-hujung dah hujung Ramadan ya. Alhamdulillah, syukur bagi kita yang boleh menikmati Ramadan seadanya. Sihat tubuh badan kita, tak ada masyarakat apa-apa ya. Masih ada sahabat-sahabat kita duduk dekat hospital, masuk ICU, keluar ICU dan sebagainya. Ada yang kat rumah penguzur dan macam-macam lah, macam-macam kurniaan Allah pada kita dalam bentuk dugaan. Jadi kita yang sihat ni boleh menikmati Ramadan dengan baik ni, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Macam mana tu wallahu a'lam lah. Kita je tahu. Kita dah bincang yang sebelum Ramadan, patut kita fikirlah Ramadan tahun lepas macam mana, apa beza dengan Ramadan tahun ni. Fikirlah, buat sedekah ke, buat amalan ke, buat bacaan ke, fikir buat dan biar ia menjadi rahsia antara kita dengan Allah semata-mata. Ini kita sambung lagi bacaan kita, masih lagi surah An-Nahli, panjang lagi surah An-Nahli ya. Tak jumpa lagi bab lebah belum lagi. Ayat 68 69 je tu. Belum lagi. Masih lagi An-Nahli semalam. Dua ayat akhir tu, ayat 41, dan orang yang berhijrah kerana Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui, iaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Kita tak bincang ayat ni semalam sebab lebih fokus kepada bab tauhid ya, sembahan selain daripada Allah. Ini perihal Allah mengatakan pulangan kepada mereka yang berhijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Ini khusus kepada hijrah yang pertama ke Habsyah. Hijrah yang pertama ke Habsyah. Habsyah ni dalam 80 orang lah jemaah. Ramai. Sahabat besar-besar pada Uthman bin Affan dengan isteri dia, anak Rasulullah. Saya lupa, saya tak sempat nak cari anak dia yang pertama ke kedua. Sebab Uthman bin Affan ni dia kahwin dengan 2 anak Rasulullah SAW ya. Jadi saya lupa yang mana satu. Kemudian Ja'far bin Abi Talib, ramai lagi ya. Itu hijrah ke Habsyah yang pertama. Masa ni Raja Habsyah belum lagi Islam ya. Saya rasa masa di Madinah tu baru Islam ya. Maka siapa yang hijrah tu setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia dan akhirat. Pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Jadi tak adalah untuk kita ni dah tak ada hijrah. Hijrah yang besarnya jemaah Islam ni, pertama hijrah ke Habsyah. Ada 2 kali hijrah ke Habsyah tu lah. Ada 2 round macam tu kan. Habsyah pertama, kemudian hijrahnya para jemaah yang lebih besar, ini ramai-ramai lah ke Madinah. Kemudian yang hijrah yang terbesar adalah hijrah baginda Rasulullah SAW. Perjalanan hijrah tu ya. Habasyah, Madinah untuk para jemaah, kemudian yang paling besar hijrah baginda Rasulullah SAW. Lepas tu dah tak ada hijrah. Dah tak ada dah hijrah, melainkan hijrah yang kecil-kecilan ulama kata. Bagaimana? Hijrah daripada jumud menjadi alim. Hijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Hijrah daripada kepompong yang banyak buat dosa kepada yang lebih baik. Hijrah daripada jemaah yang lara. Jemaah apa yang lara ni? Jemaah fikirlah apa? Geng mancing ke, geng golf ke apa. Bukan mancing main golf tu tak bagus. Tapi kalau kenalah jemaah yang lara, habis. Mancingnya, golfnya menjadi asbab kita buat maksiat, buat dosa kepada Allah. Semayang dok apa dok, terbabit pula dengan benda-benda lain kan. Lara sana, perempuan ke apa ke maksiat, terbabit dah tu tak boleh. Kita hijrah keluar daripada kepompong tu kepada kepompong lebih baik. Cari kawan-kawan yang lebih baik
Kalau kawan-kawan kita duduk bincang pasal Maharaja Lawak je, ada lagi Maharaja Lawak sama sekarang? Ada lagi? Rancangan macam tu? Ada kot? Adalah kot? Adalah. Kalau duduk sibuk cerita tu je, lepas satu-satu berbincangkan pasal perihal tu, kita keluarlah, carilah hijrah yang lebih baik. InsyaAllah hari ini, sambung lagi perihal macam mana orang musyrik ni, banyak songeng lagi. Banyak songeng, dia datang dengan Rasul, dia kata Allah ada alangkah baiknya lah, ataupun dia kata tingginya lah martabat Allah ni, kalaulah Rasul Nabi ni datang daripada golongan malaikat. Tak puas hati lagi. Tak puas hati. Nanti kita tengok perbincangan berkenaan itu. Saya tak pasti penerbit pilih syarah bab apa, tapi antara ayat awal tu begitulah. Kita akan jumpa juga ayat yang mana mengatakan, kalau tak tahu, pergi tanyalah pada orang yang tahu. InsyaAllah. Silakan adik. Bab 3 sampai 54. InsyaAllah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون صدق الله العظيم. Terjemahan. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan lelaki yang kami sampaikan wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Orang yang mempunyai pengetahuan iaitu orang yang mempunyai pengetahuan tentang Nabi dan kitab-kitab. Kami mengutus mereka dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Az-Zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya, iaitu perintah, larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam Al-Quran. Maka apakah orang-orang yang melakukan tipu daya jahat itu berasa selamat daripada bencana ditenggelamkan bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya azab kepada mereka daripada arah yang tidak mereka sedari? Atau Allah mengazab mereka ketika mereka dalam perjalanan sehingga mereka tidak dapat menolak azab itu?
atau Allah menyeksa mereka beransur-ansur sehingga binasa. Menurut sebahagian mufassir, takhawuf bererti dalam keadaan takut. Maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan apakah mereka tidak memperhatikan sesuatu benda yang diciptakan Allah, bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati. Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, iaitu semua makhluk bergerak, bernyawa, dan juga para malaikat. Dan mereka, iaitu malaikat, tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka kepadaku sahaja kamu takut. Dan miliknya lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya daripada Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana daripadamu, sebahagian daripadamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Tafsir Jalalain. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'. Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang mempunyai bayangan seperti pohon dan gunung. Yatafayya'u. Ia berbolak-balik, condong ke sana dan condong kemari. Zilaluhu anil yamini wasyama'il. Lafaz asyama'il adalah bentuk jamak, iaitu plural daripada lafaz shimal. Artinya, bayangan itu condong ke arah dua sisinya. Pertama di permulaan siang hari dan yang kedua pada petang harinya. Sujjadan lillah. Lafaz sujjadan berfungsi sebagai hal, iaitu keterangan keadaan. Artinya, mereka melakukan demikian dalam keadaan tunduk kepada Allah sesuai dengan kedudukan mereka. Wahum. Sedangkan bayangan-bayangan itu dakhirun, merendahkan dirinya kepada Allah. Bayangan-bayangan tersebut diungkapkan seolah-olah mereka berakal. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi. Semua makhluk itu tunduk kepadanya sesuai dengan kedudukannya. Kemudian mereka diungkapkan dalam bentuk yang tidak berakal, walaupun mereka yang tidak berakal jumlahnya lebih banyak. Tafsir At-Tabari. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang terpedaya oleh keburukan-keburukan sampai pada apa yang telah Allah SWT ciptakan berupa tubuh yang tegak, pohon-pohon, gunung ganang atau yang lainnya? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri. Artinya, ia kembali daripada satu tempat ke tempat lainnya, iaitu bermula daripada awal siang, kemudian menyusut kembali kepada keadaan yang lain pada akhir siang. Para ahli takwil, iaitu ahli takwil tafsir seperti Qatadah, Ibnu Juraij dan Ad-Dahaq menerangkan mengenai lafaz al-yamin, arah kanan, dan asyama'il, arah kiri. Adapun pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah yang mengatakan bahawasanya Allah telah mengkhabarkan pada ayat ini bahawa bayangan sesuatu itu hakikatnya ia sedang bersujud. Cara sujudnya itu adalah dengan condong dan berputar dari satu arah ke arah yang lain, dari satu sisi ke sisi yang lain. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dikatakan tentang itu dengan lafaz, pohon kurma itu sujud, iaitu apabila condong. Unta itu sujud, artinya ia sujud apabila ia merendahkan badannya untuk ditunggangi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka bersikap rendah hati. Mereka menganggap diri mereka itu kecil, seperti dikatakan seseorang bersikap rendah hati kepada Allah. Artinya apabila ia merendah diri, tunduk dan tawaduk kepadanya. Dan dalam hal ini para ahli takwil pun mengulas mengenainya. Mujahid dan Qatadah memaknakan lafaz wahum dakhirun, artinya saghirun, menganggap diri kecil. Adapun keyakinan pada arah kanan dalam firman-Nya, ke arah kanan dan kiri, artinya Allah menggabungkannya kerana makna kalimatnya adalah, apakah tidak kamu perhatikan sesuatu yang telah Allah ciptakan, iaitu bayangan yang terbentuk daripada sesuatu, bahawa kanan
bahu arah kanan maupun kirinya itu dapat dijadikan tempat berteduh. Maka lafaz ma adalah lafaz yang menunjukkan satu, tetapi maknanya banyak. Dia berfirman, ke arah kanan, artinya daripada arah kanan yang telah dia ciptakan. Begitu juga sama maknanya dengan arah kiri. Riyadus Salihin. Dalam penciptaan makhluk terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Pada bintang-bintang, matahari, bulan, pohon-pohon, lautan, sungai dan segala sesuatu yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, terdapat tanda-tanda yang agung yang menunjukkan kesempurnaan keesaannya, kekuasaannya, rahmat dan hikmahnya. Sebagaimana dia berfirman, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, penggantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah daripada langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan dia tebarkan di dalamnya pelbagai binatang dan kisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Surah Al-Baqarah ayat 164. Baik, Alhamdulillah. Kita berhenti dulu sekejap sebelum kita sambung dengan hadis Nabawi itu dah masuk bab lain sikit. Hadis Nabawi dan hadis kursi. Baik, Alhamdulillah. Kata kunci dia ayat hadis Riyadhus Shalihin tu lah. Sesungguhnya semua kejadian-kejadian yang Allah tunjuk depan kita itu adalah semata-mata untuk memperlihatkan akan kebesaran Allah. Akan kebesaran Allah. Tapi bagi orang yang mengerti, bimbang kita tak jadi orang mengerti. Semua kita jadi orang mengerti lah. Setiap kali kita nampak kejadian alam ni, kita nampak Allah. Bukannya nampak Allah fizikal tu, kita nampak kebesaran, keagungan Allah dalam menciptakan alam, menciptakan diri kita, buat kita bernafas, tengok pokok, tengok matahari naik, tengok burung terbang. Tengok burung yang pelbagai rupa, cantiknya, comelnya, macam-macam tu nampakkan kebesaran Allah. Asal nampak Allah tu insya-Allah. Kalau kita bimbang, kita tak nampak akan Allah pada kejadian. Kita nampak kita nampak kebesaran manusia, kita bimbang kat situ. Nampak macam mudah, tapi benda ni dia kena datang diaplikasikan setiap masa dengan amalan, dengan perbuatan, dengan zikrullah, barulah datang rasa kita dapat tengok Allah pada setiap kejadian yang Allah tontonkan depan mata kita ni. Macam tu lah. Habis sekali lagi ayat 43, 44 tu balik kepada kafir musyrik Mekah. Kafir musyrik kata, alangkah baiknya, alangkah agungnya, alangkah besarnya kalaulah para rasul Nabi ni didatangkan dalam bentuk bukan manusia. Dia nak Nabi dengan rasul tu dalam bentuk malaikat. Bentuk malaikat, dia kata Allah akan lebih agung kalau rasulnya tidak berupa manusia. Allah pun turun ayat tu, akan linnasi ajaban tu. Ayat berapa tu? Akan linnasi ajaban. Apa tu? Kami mengutus mereka membawa ketenangan, melainkan lagi. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ini ayat tu Kita utuskan melainkan lelaki. Tak ada ceritalah rasul perempuan, walaupun dibesarkan, diagungkan akan Maryam. Ada satu surah bahawa nama Maryam. Dalam Bible pun tak ada surah Maryam. Cerita Maryam bukan nabi lah, satu wali Allah lah. Boleh kata macam tu, wali Allah. Maryam diagungkan dengan satu surah bawah nama dia terus. Cerita lagi dalam surah Ali Imran dan sebagainya. Tapi tak adalah rasul atau nabi dalam fizikalnya wanita. Tak ada. 300 lebih rasul dan nabi itu lelaki semuanya. Tapi zaman sekarang ni adalah kot mengaku ada agama baru, bawa agama baru. Perempuan pun ada dah sekarang. Agama Melayu pun ada dulu tahun lepas mengaku bawa agama Melayu. Wallahu a'lam. Macam-macam. Sebab tu Allah tutup dengan fas'alu ahla zikri in kuntum ta'lamun. Fas'alu ahla zikri in kuntum ta'lamun, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Sebab turunnya orang kafir musyrik ni, dia kata ya ke, tak ada ke malaikat ke jadi rasul ke apa semua, maka turunlah ayat tu supaya mereka ni diarahkan untuk bertanya kepada ahli-ahli kitab yang alim di antara mereka dulu. Kalau nak tanya pun jangan main tanya macam tu je. Siapa dia? Para pendeta lah yang masih memegang Taurat dengan Injil yang betul. Taklah ramai.
Tapi macam Abdullah bin Salam dia kan, dia beriman terus kepada Rasulullah SAW dengan bukti-bukti yang dia dah baca dalam Taurat dia. Terus masuk Islam, tak cakap banyak lah. Melainkan pendeta-pendeta ataupun orang alim, ahli kitab yang dalam hati dia ada tamak, nak mendustakan agama, nak pegang kuasa dan sebagainya. Tak nak Nabi dalam jalur orang yang bukan Yahudi. Dia nak orang Yahudi. Macam tu dia dah menipu lah. Tapi yang mana masih lagi jujur, dia akan terus beriman kepada baginda Rasulullah SAW dan dia akan mengiyakan tak ada lah Nabi dengan Rasul sebelum ni dalam bentuk malaikat. Tak ada. Semua dalam bentuk manusia, lelakinya. Fas'alu ala zikri in kuntum ta'lamun. Banyak lagi lah ayat ni kalau nak disyarahkan. Ahli zikri itu mana apa? Orang yang alim lah. Alim dalam bab-bab masing-masing. Tak boleh nak diruncingkan sampai ahli zikri itu siapa? Ahli tarikat saja. Tak boleh. Dia tak kena. Ahli tarikat ialah ahli zikir pada bab-bab tertentu. Nak faham bab macam mana nak mensucikan diri, nak beribadah sendirian supaya kita boleh bersama dengan Allah, terasa seronok masa kita berzikir. Apa tidak tengok bincang-bincang dengan ahli tarikat. Macam mana cara dia, metodologi dia dalam berzikir kan. Begitu. Tapi kalau bab-bab lain, kita carilah ahli zikri yang lain. Bab fiqah, bab faraid, bab tajwid, bab muamalat, bab perubatan. Masing-masing ada ahli-ahli dia. Tak boleh nak sekat jarang semua orang sama je. Wallahu a'lam. Kemudian, pada ayat yang 46, atau Allah mengazab mereka ketika mereka dalam perjalanan sehingga mereka tidak dapat menolak azab itu, atau Allah menyeksa mereka beransur-ansur sehingga binasa, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Macam itulah. Dalam beberapa hadis kita akan jumpa yang mana Allah tu sabar. Sabar akan walaupun makhluk-makhluk dia itu banyak membuat dosa pada dia, tapi Allah Maha sabar. Kalau dia nak mengazabkan makhluk dia, boleh macam tu saja, azab terus. Tetapi ada yang ditangguhkan azab dia. Hingga satu waktu yang sesuai lah ya. Kita ambil satu hadis, Allahumma salli ala Muhammad. Saya jumpalah hadis ni. Jadi dah tanda dah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kita ambil dua lah hadis. Sebuah hadis daripada kitab As-Sahihain, Sahih Bukhari Muslim. Di mana hadis ni Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih sabar dari atas seksa yang dia dengar dari Allah. Sesungguhnya mereka membuat anak bagi Allah, padahal Allah memberi rezeki dan mensejahterakan mereka. Ada orang-orang kafir musyrik ataupun orang Yahudi, dia kata Allah ada anak, ada kata malaikat tu anak perempuan Allah dan sebagainya. Itu pun Allah tak semestinya terus mengazab mereka. Allah bagi peluang lagi. Dalam hadis tu kata, padahal Allah lah yang memberi rezeki dan mensejahterakan mereka. Kemudian sebuah hadis lagi, juga daripada As-Sahihain, sesungguhnya Allah memberi penangguhan azab kepada orang-orang zalim sehingga jika Allah menyiksanya, Allah tidak akan melepaskannya. Jadi Allah tangguhkan azab di dunia ni, padahal boleh je Allah nak azab terus. Sehingga tapi bila dah kena azab tu, Allah tidak akan melepaskannya. Tetapi rahmat Allah tu terpulanglah milik Allah. Itu milik Allah, rahmat Allah. Selagi kita Muslim, insya-Allah adalah peluang kita masih boleh mendapat rahmat Allah tu. Nauzubillah, kita tak naklah berada dalam keadaan kesukaran sehingga terpaksa mengharapkan semata-mata bonus bonus. Harapnya kita mendapatlah rahmat Allah dengan kebaikan, dengan amalan yang kita buat kat dunia ni. Amal ibadah kita, biarlah kita dapat rahmat Allah dengan tu. Janganlah kita dapat rahmat Allah tu bonus hujung nak masuk neraka dah tiba-tiba baru nak mengharap rahmat. Nauzubillah lah, kita tak nak berada dalam keadaan itu, insya-Allah. Jadi Allah boleh saja azab, tapi Allah masih juga boleh saja tangguh azab tu pada waktu yang sesuai lah, milik Allah milik Allah saja nak mengazab tu. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung sikit lagi perihal kelebihan solat qabliyah. Hadis Nawawi. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 rakaat sunat sebelum zuhur setelah matahari tergelincir dihitung seperti solat akhir malam. Rasulullah bersabda,
Tidak ada sesuatu pun melainkan menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu. Lalu baginda membaca, dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah sedang mereka merendah diri. Surah An-Nahl ayat 48. Hadis Qudsi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW baginda bersabda, sesungguhnya kamu dikumpulkan tanpa alas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Kemudian baginda membaca ayat, sebagaimana kami telah memulakan penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Surah Al-Anbiya ayat 104. Orang yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya beberapa sahabatku dituntut sebagai golongan kiri, maka aku katakan, sahabatku, sahabatku. Lalu dikatakan, sesungguhnya mereka sentiasa berbalik atas tumit mereka sejak kamu berpisah dengan mereka. Maka aku katakan sebagaimana yang dikatakan oleh hamba yang soleh. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Sampai firman Allah, sesungguhnya engkaulah maha kuasa lagi maha bijaksana. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari. Baik, wallahualam, sedikit tambahan ilmu bagi kita. Orang yang pertama akan mendapat pakaian ketika di akhirat nanti ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pertama. Dan ada juga golongan-golongan nanti ketika di padang mahsyar, contohnya ketika di telaga Rasulullah SAW dan nampak dah umat-umat dia datang berbondong-bondong nak masuk ke kawasan telaga untuk minum, dapat satu teguk, hilang haus kita selama-lamanya, tetapi malaikat halau. Rasulullah SAW tanya, kenapa halau ni umat aku ni? Aku kenal umat aku. Umat Nabi Muhammad SAW dikenali dengan cahaya yang datang daripada wuduknya, amalannya dan sebagainya lah. Dikenali. Tetapi dihalau oleh para malaikat. Baginda Rasulullah SAW tanya, kenapa nak halau umat aku ni? Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, fitnah ataupun bid'ah yang mereka lakukan setelah kamu berpisah dengan mereka, setelah kamu tiada. Na'udzubillah. Kita jangan masuk dalam golongan itu. Antara pemahaman asasnya ialah mereka yang melakukan bid'ah yang dalam pemahaman kita bid'ah dalalah. Senang betul. Bid'ah yang dikeji, yang tak boleh. Benda yang tak dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Kita buat amalan-amalan baru. Kita hulu dalam amalan sampai apa yang Rasulullah tak suruh pun kita buat dan sebagainya, jaga-jaga. Sebab tu, jangan kita main ikut je. Jangan kita main ikut saja. Kita bimbang besok kita ni macam dalam hadis ni, dan hadis lain seperti umat Rasulullah di telaga tu kena halau. Sebab apa? Menzalimi amalan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Besok kita tengok sambungan lagi surah An-Nahl, cerita perihal bagaimana pada zaman sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul, perempuan-perempuan ni hanya barang dagangan semata-mata. Hina. Tak ada lah manfaatnya perempuan-perempuan ni pada zaman tu. Kita tengok sebelum Rasulullah SAW menebarkan syiar Islam. Betapa hinanya martabat wanita di kalangan umat pada masa itu. Barang dagangan semata-mata. Kita tengok. Dan bagaimana Islam pula mengangkat martabat wanita dalam pelbagai perkara termasuklah syariat-syariat ni. Pembagian hartanya, hak-hak anak, isteri dan sebagainya. Ada terus ya. Wallahu a'lam. Baru-baru ni bincang dengan dua sahabat Cina. Dia tanya pasal faraid. Tak kenapa tiba-tiba tanya pasal faraid, cerita pasal warisan, warisan. Dia tak faham. Dia tak faham bagaimana Allahumma sholli, hak isteri pertama, kedua, ketiga, keempat. Bila kita cerita baru dia nampak. Kalau dia nak kahwin dua, dia kena ikat kontrak isteri kedua. Dia tak boleh jadi isteri kedua. Dia kira perempuan simpanan je lah. Tak boleh daftar pun sebagai isteri kan. Jadi biasa dia punya isteri kedua tu lah diikat kontrak betul-betul. Pembagian harta, aku nak harta ni. Tapi kita kata dalam Islam tak. Terus je. Hak-hak tu dah dimeterai dalam Al-Quran. Hukum syariah kita dah lengkap dah. Lepas tu kenapa kalau mati tiba-tiba ada adik pun dapat, abang pun dapat, dia punya cousin pun dapat. Cerita balik. Bagaimana faraid ini macam mana. Sahabat dia orang ni pula dah dicemari oleh ejen-ejen takaful yang tak berjuruh ni.
menjual hibah dan sebagainya. Tapi saya ada belajar, kawan ada cakap boleh tak payah ikut tu semua, kita boleh beli takaful macam ni. Tengok. Kena hati-hati dalam muamalat pun, walaupun kita jual benda halal, tapi kalau cara kita menjual tu, kita nak langgar syariat, boleh jadi berdosa kita. Hati-hati ya. Hibah dan sebagainya itu boleh je, instrumen yang betul Tapi kalau cara kita menjual tu, makcik jangan bimbang. Kalau makcik mati nanti, tak payah faraid ni. Faraid ni kita tak payah pakai dah. Kita pakai ni. Selamat. Tak boleh. Hati-hati ya. Hati-hati adik-adik kita ni pun begitu. Tak ada jual takaful kan. Kok ada jual part time tapi sahabat saya ni dah dicemari dengan orang Muslim ni. Yang menjual takaful, yang mengatakan, boleh tak payah ikutlah ni semua undang-undang kan. Ada. Tak, saya kata tak boleh. Undang-undang Allah semua kena ikut. Cara dia begini. Baru dah dia faham sikit-sikit Wallahu a'lam. Dah mula ada sikit-sikit lah kawan saya ada minat-minat Kok ada rezeki besok masuk Islam, mau doa lah. Dia tanya lebih kepada nak kahwin dua tu lah. Untuk dia susah. Untuk kita pun saya kata susah. Susah nak kahwin dua ni. Dia faham, ya susah lah. Tak mau kahwin ke dia? Kahwin mau tapi bini tak kasih. Dia kata macam tu lah. Dia ingat boleh kahwin satu, kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat. Dia punya tanggungjawab hak-hak tu. Jadi baru dia faham sikit antara hak dan nafsu. Nak tengok cerita tu. Nak buat nafsu senang, nak buat hak tu susah. Dia faham lah sikit-sikit harap-harap gitulah. Sama-sama makan roti canai sebelum puasa. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung besok Tengok macam mana Allah memartabatkan kaum wanita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma astur 'auratina 'indaka bisitrikal jamil ya musarrifal qulub sarif qulubana 'ala ta'atik ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.